Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini ceritanya luar biasa, memang best. Jadi sebelum Abang mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik untuk kita semua, dipermudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia, juga memberikan umur yang diberkati. Pada yang dengar cerita Abang pada hari ini, kalau ada dalam keadaan tidak sihat, kita doakan semoga cepat sembuh seperti sedia kala. Jadi sebelum Abang mulakan cerita, Abang mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Abang pernah dapat cerita daripada Melayu memang ramailah. Cina, lepas tu India, lepas tu yang kali kedua ramai adalah daripada Borneo. Tapi abang sangat-sangat dapat cerita jarang-jarang daripada kaum pribumi. Jadi hari ni abang dapat cerita daripada kaum pribumi yang mana cerita ni berlaku pada satu malam tapi 20 tahun yang lepas. Lebih kurang tahun 2003 ke 2004. Yang sampaikan kepada abang ni orangnya namanya Daniel. Ini pengalaman dia dengan mak dia yang mana mereka menghadapi satu situasi yang sangat mencengkam pada malam tu. Bermulanya, mereka ni semua duduk dekat kamp PGA dekat Ulu Perak macam tu. Jadi disebabkan bapa dia ni memang selalu bertugas di luar daripada kawasan, masuk hutan, kadang-kadang masuk sampai berminggu-minggu, berhari-hari. Si emak ni pula yang menjadi tulang belakang keluarga dalam memastikan keluarga mereka semua dapat makan hidup aman damai. Okey. Jadi pada waktu tu Daniel dengan mak dia selalu keluar mencari hasil-hasil hutan untuk dijadikan makanan. Lupa, kalau abang tak silap, mereka ni adalah orang pribumi, sama ada kaum Semai ataupun bukan Jakun, tapi abang rasa macam Semai. Nanti kalau Daniel salah, betulkan balik ya. Jadi dia kata pada satu hari ni, kejadiannya mula bila bapa dia ni pergilah operasi dekat dalam hutan. Jadi pada hari tu dia cakap dengan mak dia, mak dia cakap dengan dia, Daniel boleh tak teman mak kita memancing, kata kita nak cari ikan. Teringin pula nak dibuat ikan pekasam, lepas tu nak buat masak-masak ikan, dia kata. Bila dengar kata memancing, Daniel memang suka sebabnya memancing adalah aktiviti yang boleh membuatkan dia rasa seronok dan tenang. Selalunya mereka akan memancing pada waktu malam. Sebab pada waktu malam lah ikan-ikan senang dapat. Dan dekat kawasan Ulu Perak ni memang banyak lokasi yang dekat dengan kamp PGA untuk dijadikan lokasi memancing untuk dapat banyak ikan. Jadi pukul 6.30 Daniel dengan mak dia keluar daripada rumah. Daripada rumah berjalanlah ke tempat lokasi pertama mereka memancing. Lebih kurang 1 jam perjalanan. Pukul 7.30 sampailah dekat lokasi tu. Bila sampai dekat lokasi tu, mereka pun siap-siaplah nak memancing di punya pasal dengan harapan doa mereka akan dapat banyak ikan. Moga-moga, dia kata. Jadi dia teruslah memancing. Memang menjadi kebiasaan mereka sekeluarga dan orang-orang yang di tempat itu. Kalau memancing, mereka tidak memancing di satu tempat sahaja. Jadi kalau misal kata mereka memula mancing di tempat A pada pukul 7.30, selepas beberapa jam mereka akan berpindah ke tempat B, lepas tu ke tempat C dan akhirnya ke tempat yang dekat dengan rumah. Maksudnya dia menurun daripada atas bukit, turun. Dia punya gerakan dia macam tu. Mula-mula jauh, makin dekat dengan rumah, akhirnya yang paling dekat teruslah balik rumah. Waktu tu memang dijangkakan akan dapat banyak ikan. Okey. Jadi mula-mula memancing kat tempat pertama tak ada ikan. Selang 2-3 jam, pukul 9.30 malam, dia orang pun bergerak ke tempat yang kedua mancing, tak ada ikan juga. Lepas tu bergerak sampai ke tempat yang ketiga mancing, kali ni dapatlah banyak ikan. Waktu ke tempat ketiga ni lebih kurang pukul 10.30 malam, dapat ikan. Lepas tu bergerak lagi, dapatlah tapi tak berapa banyak. Sampai tempat keempat lebih kurang pukul 11.30 malam, dapat ikan lagi. Kali ni lebih banyak daripada ikan yang tempat ketiga. Wah, mereka rasa seronok, bersyukur sangat-sangat. Dapatlah banyak buat ikan masin, ikan pekasam. Jadi mak dia pun cakap, ini dah nak pukul 12 malam ni, kita beralih ke tempat yang paling dekat lah dengan kawasan kamp kita. Jadi mereka berdua beranak ni pun bergerak lah daripada tempat yang keempat ke tempat yang terakhir, tempat yang kelima.
Cumanya mengikut kata Daniel, tempat kelima ni memang selalu orang kata agak keras sikit. Walaupun dia dah banyak kali memancing kat situ, tapi setiap kali dia datang, bulu roma dia mesti rasa meremang. Yang nak jadi bestnya, dia sampai dekat tempat tu, jam menunjukkan pukul 12:30 malam. Cukup gelap. Waktu tu bulan terang. Cumanya malam lah kan. Dan dia selalunya kalau pergi memancing, dia akan bawa lampu picit lah untuk mengelakkan, untuk menjadi pencahayaan jalan ni tadi. Jadi bila sampai tempat yang terakhir tu, jam menunjukkan pukul 12:30 malam. Dia cakap dengan mak dia, "Mak okey ke tidak mak kita mancing kat sini mak?" Mak dia kata, "Jangan risau. Cumanya kali ni kita tukar taktik. Kita nak dapat banyak ikan, mak akan memancing agak jauh sikit daripada Daniel. Tapi kita masih lagi boleh nampak. Jangan risau." Okey, jadi diorang pun berpecah lah. Satu duduk yang agak jauh juga, lebih kurang 5 meter macam tu tadi, tak berapa nak jauh sangat lah, kurang 5 meter lebih kurang macam tu. Jadi waktu tu Daniel pun pasanglah pancing, pasang pancing dapat, pasang lagi pancing dapat, dah 2 ekor, pasang kali ketiga dapat. Waktu kali ketiga dia dapat ikan, tiba-tiba dia dengar dekat belakang dia macam ada bunyi benda pelik. Bunyi tu macam seolah-olah seperti ada sesuatu yang diseretkan di lantai ataupun di tanah. Bunyinya macam seret, macam tu. Maksudnya bunyi benda yang diseret. Jadi mula-mula Daniel anggap mungkin binatang, mungkin ada, ular ke apa ke kan. Jadi dia pun dengan perlahan-lahan dia toleh ke belakang, nyalakan lampu, pastikan ada tak binatang-binatang yang bahaya. Selalunya dekat kawasan tu memang tak ada binatang harimau ke gajah ke, memang tak ada. Memang kawasan tu memang menjadi laluan manusia. Yang mana laluan manusia ni memang binatang-binatang tak berapa nak suka sangat lalu. Jadi dia tengok, tak ada apa binatang. Jadi dia teruskan memancing. Terus memancing. Selang 2-3 minit, dia dengar lagi bunyi seretan didatangnya daripada belakang badan dia. Dia paling sekali lagi. Dia tengok. Memang betul ada bunyi tu, tapi tak nampak. Adakah bunyi tu datang daripada alam sebelah, dia kata. Pelik. Dan dia pun berpaling semula dekat tempat kawasan dia memancing tu yang merupakan kolam lah macam tu. Jadi dia terus memancing. Tengah-tengah dia memancing, entahlah perasaan dia tu rasa macam dia perlu memandang ke atas, memandang ke pokok belakang dia dan memandang ke atas. Maksudnya di puncak pokok. Mungkin situ datangnya bunyi seret-seret yang bunyi benda bergesel tu tadi. Jadi perlahan-lahan dia tak buka lampu, dia memang gunakan mata sahaja dan cahaya bulan yang ada pada waktu tu. Dia palingkan badan dia ke belakang dan dia pandang ke atas puncak pokok. Pada waktu tu dia betul-betul terkejut. Sebab yang dia nampak adalah seorang lelaki. Manusia lah. Dia tak pasti lelaki atau perempuan. Satu makhluk yang seperti manusia dengan seluruh badannya berwarna hitam, matanya berwarna merah, sedang menarik tikar mengkuang. Tikar mengkuang tu seolah-olah sedang terapung di depan dia dan dia tarik tikar mengkuang tu. Itu yang datangnya bunyi seretan tu. Bila tikar mengkuang tu terkena pucuk-pucuk pokok. Sebab orang tu berdiri dekat betul-betul puncak pokok. Yang memang tak logik kalau manusia biasa boleh berdiri di puncak itu. Pasti akan patah, pasti akan jatuh. Tapi itulah yang Daniel nampak. Lelaki ataupun makhluk berbulu hitam, matanya merah, berdiri di atas puncak pokok sambil menarik tikar mengkuang. Pada waktu tu dia pandang semula ke depan, dia dah rasa seram sejuk, tak boleh nak cakap apa. Apa yang diingat pada waktu tu adalah dia perlu pergi dekat mak dia. Dia harap mak dia akan jumpa penyelesaiannya dan bantu buat sesuatu. Dia kemaskan barang memancing dia dan pada waktu tu bunyi tu masih lagi kedengaran dan dia tahu makhluk tu masih lagi ada dekat atas puncak pokok. Cuma dia tak pandang. Lepas kemaskan barang-barang mancing, dia bergerak secara perlahan menundukkan badan dia ke arah mak dia. Sampai dekat mak dia yang jaraknya lebih kurang 2 depa daripada dia, dia bisik telinga mak dia. "Mak, cuba pandang atas." "Apa tu mak?" "Abang seram lah," dia kata.
Jadi si emak ni tadi pandang ke atas. Bila mak dia pandang ke atas, 2-3 saat lepas tu terus mak dia tunduk ke bawah. Mak dia cakap macam ni, kita kemas barang, balik. Dia dah tak kasih kita mancing kat sini. Segera, jangan lambat-lambat. Jadi mereka pun, berdua ni pun kemas barang, terus capai apa yang ada, sampaikan diri. Mereka tak ingat ada beberapa ikan yang mereka dah tangkap, tapi mereka lupa nak capai pada waktu tu. Sebelah tangan mak dia memegang barang, sebelah tangan mak dia memegang Daniel. Mereka dua beranak lari sekuat-kuatnya. Sewaktu mereka lari menyelamatkan diri, dengar seperti ada makhluk yang terbang mengekori mereka daripada belakang. Tapi mereka tak berani nak tengok ke belakang. Mereka takut kalau mereka tengok ke belakang akan dapat satu musibah lain. Punyalah laju diorang berlari sampai dekat pos pengawal kem PGA. Dekat PGA tu, kedua-dua beranak tu sempat juga menarik perhatian orang yang menjaga pos pengawal. Sampaikan ada yang menjaga pos pengawal tu panggil, Kak sini kak, sini kak Daniel. Kenal kan kem situ je. Kak sini kak Daniel, sini. Jadi yang Daniel dengan mak dia terus berlari menuju pos pengawal dan berhenti dekat situ dengan tercungap-cungap. Dia kata macam ambil nyawa lah waktu tu. Bila sampai dekat pos pengawal, yang pengawal ada lebih kurang 3-4 orang tu, yang umur dia pangkat-pangkat pakcik lah, lebih kurang kawan-kawan bapak dia jugalah. Tanya, Kak kenapa berlari? Lepas tu mak Daniel ceritalah yang dia nampak lelaki dekat atas puncak pokok sambil menggulung kain, tikar mengkuang. Daniel pada waktu tu dia kata dia memang nak balik rumah aja sebab dia dah terlalu takut yang teramat sangat. Disebabkan keadaan dua beranak ni memang betul-betul sangat memerlukan bantuan. Pakcik-pakcik yang ada dekat pos pengawal tu pun jemput mereka masuk dekat dalam pos pengawal, bertenang dulu, minum air dulu untuk mengelakkan daripada kejutan, biar rasa tenang dulu. Jadi kedua beranak ni pun, Daniel dengan mak dia masuk dekat dalam pos pengawal dan dia pun minum air bertenang sambil mereka semua tanya apa sebenarnya yang berlaku. Dan si emak tadi ceritalah bagaimana perjalanan ceritanya, dan ada di antara mereka memberitahu kawasan kolam tempat mereka memancing memang pernah terjadi kejadian-kejadian pelik, tapi dulu, dah lama, bukan baru-baru. Yang menariknya, sedang mereka ni berborak-borak dekat pos pengawal. Ada yang dalam pos pengawal, ada yang dekat luar pos pengawal. Mereka ramai, kawan-kawan bapak dia, mak dia dan juga Daniel. Sedang mereka berborak, menceritakan pengalaman masing-masing sewaktu memancing. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan bunyi orang menjerit. Orang menjerit yang cukup kuat. Jeritan tu ada dalam 3 suara. Gabungan suara seorang lelaki, seorang perempuan dewasa dan seorang kanak-kanak. Yang mana ketiga-tiga suaranya dilontarkan cukup kuat yang menyebabkan mereka yang ada dekat pos pengawal ni jadi terdiam. Bunyi apa tu? Datang daripada mana suara tu? Suara tu seolah-olah bergema dekat kawasan tu, menyebabkan mereka semua terpinga-pinga, pandang ke kiri ke kanan mana datang suara. Dan pada waktu tu kata Daniel, dia cukup takut, mujur dia dah ada dekat dalam pos pengawal. Dan tiba-tiba pakcik-pakcik tu tunjuk ke arah datang mana mak Daniel dengan mak dia berlari ke arah tu. Dia kan datang daripada satu arah, rupanya bunyi suara tu datang daripada mana arahnya anak beranak ni berlari tadi. Jadi pakcik-pakcik ni cakap, tunjuk, tengok tu. Jadi semua tengok ke arah tu. Mula-mula ada seorang pakcik dia yang nampak, tapi bila dah ramai-ramai tunjuk ke arah tu, berkat daripada bulan, cahayanya terang pada waktu semua orang nampak ada satu benda yang seperti kain, cumanya warnanya coklat dan dia agak pelik bentuknya kerana dia seperti apa tu, jagung. Macam abang nak cakap sebuah, tapi sebutir jagung. Sebutir pelik pula kan, macam jagung lah ni. Jagung, ikat bawah, ikat tengah, ikat atas. Jadi benda tu terbang, benda tu terapung, terbang dan hinggap dekat satu pokok. Mula-mulanya, kata Daniel, dia pun menjadi saksi mata pada waktu tu. Dia ingatkan burung helang. Sebabnya burung helang aja yang terbang, yang mempunyai besarnya macam tu. Tapi bila dipikir-pikirkan semula, burung helang jarang-jarang terbang dekat kawasan tu pada waktu malam. Dan bila diamati betul-betul, yang berdiri di puncak pokok adalah gula-gula.
Cuma kainnya dah cukup warna coklat, coklat-coklat kehitaman, dan bahagian mukanya tak ternampak, tapi yang lebih jelas adalah ikatan-ikatan yang ada dekat badan dia yang mana memang yakin itu adalah gula-gula. Kesemua pakcik-pakcik itu dengan Mak Daniel, dengan Daniel menjadi saksi kedatangan makhluk tu. Sampaikan ada seorang pakcik tu memberitahu, kalaulah korang berdua terlambat sedikit, mungkin benda tu dah dapat korang. Dah dapat, bukan tangkap lah, tapi dah dapat berdamping dengan kalian berdua. Waktu tu bersyukur sangat-sangat Mak dan juga Daniel sebab mereka sempat berlari sekuat hati untuk sampai ke pos pengawal. Benda yang ada dekat atas puncak pokok tu tetap juga berdiri dekat situ, memerhatikan mereka yang ada dekat pos pengawal, yang mana yang ada dekat pos pengawal juga memerhatikan makhluk tu sampai makhluk tu hilang secara sendirinya dalam kegelapan malam. Pada waktu tu memang cukup menakutkan, dan kisah mereka nampak tu pada malam tu juga tersebar melalui walkie-talkie. Semua orang tahu tentang cerita tu. Bukan pos pengawal yang kat situ aja, pintu PGA tu ada bahagian-bahagian lain. Ada bahagian pintu utara, pintu selatan, pintu atas bukit, pintu bawah bukit. Semua pintu dapat berita tentang kehadiran makhluk tu yang memerhatikan pos pengawal di kawasan tu. Memang semua orang tahu. Menyebabkan Daniel dengan mak dia tak diberi peluang untuk balik dulu. Dia kata, akak dengan Daniel duduk sini dulu. Tunggu keadaan betul-betul tenang, barulah akak balik. Daripada pukul 1 menjejak ke pukul 2 lah. Memang sengaja dibiarkan duduk dalam pos pengawal untuk rasa tenang betul-betul. Jadi selepas tenang dan keadaan pun okey, dah tak ada jadi apa-apa, Mak Daniel dengan Daniel minta izin untuk balik. Sebab badan dah penat. Lepas tu ada ikan-ikan yang perlu disimpan dan mereka nak membersihkan diri untuk makan dan untuk tidur. Selepas bersalaman dengan pakcik-pakcik yang ada dekat pos pengawal, Daniel dengan mak pun berjalanlah ke rumah mereka, yang mana kedudukannya tidak begitu jauh daripada tempat mereka berkumpul pos pengawal tadi. Tapi sedang berjalan, mak dia beberapa kali pandang ke belakang dan macam pandang seolah-olah mencari sesuatu. Dan selepas pandang, mak dia pandang semula ke depan, teruskan perjalanan. Tapi selepas 5-4 langkah, mak dia akan pandang belakang ke semula. Sampaikan Daniel tanya, mak pandang apa? Mak cari apa? Mak dia cakap, mak ada rasa sesuatu yang tak kena. Ada macam benda mengikut kita, tapi tak tahu apa. Jadi mereka berdua ni cepatkan langkah. Bila cepatkan langkah tu, mereka melintasi satu bukit. Yang mana bukit tu ada pos pengawal juga. Dan pakcik yang jaga dekat pos pengawal atas bukit tu nyalakan lampu picit, memberi isyarat supaya mempercepatkan langkah. Jadi mak Daniel pegang tangan Daniel terus berlari ke arah rumah. Bila sampai dekat rumah, barulah mereka rasa betul-betul selamat. Jadi mereka pun masuk dekat dalam rumah dan membersihkan diri dan bersedialah makan, bersedia untuk tidur. Jadi sedang-sedang habis siap makan, siap mandi tu, Daniel dengar suara mak dia panggil daripada ruang tamu. Jadi Daniel pun pergilah. Dia tanya dengan mak dia, mak apa, kenapa mak, ada apa-apa yang boleh Daniel bantu? Kita kena berdoa. Mereka ni berdua beragama Kristian. Jadi mak dia kata kita kena berdoa sebab kita melalui peristiwa yang sangat pelik. Jadi kita minta pertolongan daripada Yang Maha Kuasa supaya benda ini tidak terjadi sekali lagi. Marilah kita sama-sama berdoa. Jadi pada waktu tu Daniel dengan mak dia sama-sama bertafakur dan berdoa supaya dijauhi dari perkara-perkara yang pelik. Pada rangkap terakhir doa, tiba-tiba Daniel rasa ada hembusan angin datang daripada belakang. Yang belakang dia ni adalah sebenarnya dapur. Dia rasa macam ada angin datang daripada dapur. Dia rasa macam ada yang tak kena dan tak sedap hati. Jadi Daniel pun pandang ke arah dapur. Dia tak nampak apa-apa. Cuma dia rasa suasananya berbeza daripada suasana rumah dia pada waktu malam, pada malam-malam sebelumnya. Dan gerakan angin tu semakin lama semakin kencang sampaikan mak memeluk Daniel untuk menenangkan Daniel. Daniel dah rasa resah, mana datangnya angin kuat-kuat tu. Tiba-tiba mereka dengar angin tu bergerak daripada dapur dengan sepantas kilat terus menuju ke pintu hadapan rumah, dan mereka dengar ada satu hentaman yang cukup kuat yang seperti menghentam
pintu depan rumah mereka yang datangnya daripada angin tu. Pada waktu tu dua beranak ni terdiam memandang ke arah pintu depan. Yang mereka nampak adalah seekor burung gagak hitam yang merempuh pintu seolah-olah nak keluar. Dan selepas beberapa kali burung gagak tu merempuh pintu hadapan, dia berjaya keluar. Seolah-olah keluarnya makhluk daripada melepasi dinding. Gaib lah macam tu. Dia bukan keluar ikut pintu, tak. Jadi gagak tu sebenarnya bukan gagak yang biasa, tapi gagak yang luar biasa. Mungkin kata Daniel itu adalah berkat daripada dia dengan mak dia berdoa pada malam tu. 3 kejadian berturut-turut mereka anak beranak alami pada malam yang sama disebabkan oleh memancing. Bila besok paginya cerita tentang mereka ni jadi satu berita yang hangat dekat kawasan tu. Semua orang datang kat rumah, termasuk pakcik yang menjaga pos pengawal, 2 orang yang ada dekat atas bukit yang menyalakan lampu yang memberi isyarat supaya Daniel dengan mak dia mempercepatkan langkah. Pakcik tu pun datang. Jadi 2 orang. Pakcik tu bercerita kenapa dia menyalakan lampu supaya si emak ni tadi dan Daniel cepat langkah balik. Dia beritahu sewaktu mereka berjalan, ada sesuatu yang keluar daripada salah satu pokok yang ada di sekitar kamp. Keluarnya daripada pokok tu adalah seperti lidah yang panjang, dan lidah tu seolah-olah cuba menebas atau menyentuh emak dan juga Daniel. Bukan pakcik tu seorang nampak, ada beberapa pakcik lagi yang menjaga pos pengawal di puncak bukit itu yang nampak kejadian tu. Dia kata mujur langkah tu dipercepatkan. Kalau dilambatkan, mungkin si emak dia tadi dan juga Daniel tersentuh dengan lidah yang keluar daripada salah satu pokok. Mungkin itu adalah ujian dan kenangan yang susah Daniel nak lupakan. Kalau dianggap lidah tu cerita tipu, kalau yang nampak tu seorang, ya mungkin. Tapi yang nampak tu ramai. Yang dengar suara pada malam tu menjerit pun ramai. Cuma yang nampak gagak hanyalah Daniel dan mak dia, dan nampak lelaki yang berdiri di atas ranting pokok yang mengikat tikar mengkuang tu hanya Daniel saja dan mak dia yang nampak. Dan sejak daripada tu, setiap kali keluar memancing, mereka cukup berhati-hati. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Moga ceritanya menjadi iktibar, pengajaran dan hiburan untuk kita semua. Dan dah lama sebenarnya abang tak dapat cerita daripada peribumi. Dan dulu mungkin pernah dapat, tapi dah terlalu lama lah. Ini sekali lagi abang dapat. Terima kasih sangat-sangat. Dan yang paling menariknya, Daniel kongsikan pengalaman-pengalaman dia yang lain yang bagi abang tidak kurang kalahnya, dan abang akan ceritakan dalam hari-hari yang berikutnya. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, terima kasih yang membeli sambal lara dan juga coklat moist. Terima kasih sangat-sangat yang menempah baju JSPL kuning pun, terima kasih sangat-sangat atas sokongannya. Dan sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan yang nak abang sampaikan. Di kesempatan ini, abang nak mengucapkan selamat bersara buat Cikgu Hafifah binti Haji Abdullah dari Muar Johor. Selamat bersara, selamat menjalani kehidupan dengan penuh keberkatan. Terima kasih di atas pengorbanan cikgu kepada semua anak-anak murid. Jadi kalau ada di kalangan anak-anak murid Cikgu Hafifah Haji Abdullah dari Muar Johor, marilah kita sama-sama komen mengucapkan selamat buat Cikgu Hafifah dan terima kasih atas pengorbanannya. Dan pada masa yang sama, selamat hari jadi juga buat Cikgu Hafifah. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Nadiah Amirah. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi. Yang pertama buat suaminya, iaitu Encik Aiman Marzuki. Hari jadinya jatuh pada 21 hari bulan 10, genap umur 29 tahun. Dengan ucapan selamat hari jadi buat suamiku yang disayangi. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Dan pada masa yang sama, ucapan hari jadi juga buat anak saudaranya yang bernama Farhan Ashraf, yang mana hari jadinya jatuh pada 24 hari bulan 10, genap umur 5 tahun. Dengan ucapan selamat hari jadi buat Farhan Ashraf, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan cerah masa depannya.
Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Azlina alias. Dia mohon doa Al-Fatihah untuk dihadiahkan kepada sepupunya yang bernama Adam Sofi bin Sahak yang sudah kembali ke rahmatullah pada 21 hari bulan 10 yang lepas. Dengan ucapan, kami sekeluarga besar berasa sangat kehilangan atas pemergian arwah. Semoga Allah mencucuri rahmat dan menempatkan arwah di kalangan orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ucapan yang seterusnya datang daripada Zaimah Said. Puan Zaimah Said, dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat suaminya yang bernama Encik Izhar Mustafa. Hari jadinya jatuh pada 22 hari bulan 10 dan anaknya Nur Izzati hari jadinya jatuh pada 5 hari bulan 10 yang lepas. Dengan ucapan semoga kalian berdua sentiasa dalam rahmat Allah. Dan kesempatan ini juga daripada pihak JSPL mengucapkan selamat hari jadi buat Encik Izhar dan Nur Izzati, semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Cerita selepas ni, cerita tentang Daniel lagi. Tapi pengalaman yang berbeza, cukup menarik. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.